Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak berazam untuk mengubah kesejahteraan sosioekonomi rakyat Sarawak menjadi masyarakat maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg berkata, Kerajaan Sarawak berusaha meneruskan ekonomi dengan mengekalkan momentum penggunaan supaya orang ramai boleh mengekalkan pekerjaan dan kuasa beli mereka. Katanya projek mega pembinaan sistem Autonomous Rail Transit ART yang bernilai 6 bilion ringgit bermula pada September akan membantu menyokong pertumbuhan ekonomi Sarawak. Ladies and gentlemen, there are other components that are to be played in this recovery effort, where the government is on track to construct what we have planned, including public transport, the 6 billion ART system, which will start in September to prop up our economy further. And this public transport system is also very important in our real estate development, particularly new emerging areas. This will provide opportunities, at the same time to provide what is needed by the buyers. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam dan Anugerah Kecemerlangan Sarawak Housing and Real Estate Development (SHIDA) di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Tambahnya, strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 telah menumpukan hala tuju ke arah pemulihan dalam pasca pandemik. Now talking about post-COVID strategy 2030, we are charting our way towards recovery, and the global collaboration to slow down climate change by reducing emission of greenhouse gases and the production of green fuels have given Sarawak new prospect to generate its economy away from the traditional economy. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kuhian, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Pengguang Manggil, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Datuk Gerawat Gala, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2 Michael Tiang Mingti, Presiden SHIDA Augustine Wong Chung Ho dan Pengerusi Penganjur SHIDA Eng Ji Kueh dan Datuk Seri Insinyur Alex Ting Kuang Kuo. Terdahulu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada pasukan Ernst & Young EY Malaysia di Wisma Bapa Malaysia. Pertemuan selama lebih kurang 30 minit itu telah diketuai Rakan Pengurusan Malaysia EYPLT Datuk Abdul Rauf Rashid. Datuk Rauf dan pasukannya berpeluang berkongsi pandangan bersama Premier Sarawak berhubung pelan EY membina dunia kerja yang lebih baik dengan memfokuskan pembangunan bakat, ekonomi digital dan kelestarian. Dalam masa yang sama, pihaknya terus berhasrat menyokong dan membantu Sarawak mencapai aspirasinya menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Berita seterusnya, Makmal Strategi Pembangunan Agensi Pembangunan Bersepadu Betung BIDA 2023 melabuhkan tirainya pada Rabu setelah berlangsung selama 3 hari di Kuching. Hari terakhir makmal itu memberi penumpuan terhadap pembentangan profil serta senarai projek yang dirancang dan dicadangkan untuk dilaksanakan di bawah BIDA. Ianya banyak mendapat maklum balas para peserta dan juga para wakil rakyat di dalam merancang yang terbaik untuk bahagian Betung melalui BIDA dengan memanfaatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 1.5 bilion ringgit. Seksi makmal ini adalah langkah permulaan di dalam menentukan dan memuktamadkan pelan pelaksanaan projek di bawah BIDA dari tempoh tahun 2023 hingga 2030. Dalam hal itu, Penasihat Penyelidikan Sains Negeri Sarawak yang juga mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu, dalam ucapan ringkas penutupannya merakamkan penghargaan atas komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh para peserta.
Ujarnya kerajaan Sarawak mampu mewujudkan agensi seperti BIDA ini hasil kesabilan politik dan kepimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazwari Tun Datuk Abang Openg yang mempunyai visi di dalam meningkatkan pendapatan negeri. Hadir sama Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Sri Rohani Abdul Karim, Ahli Parlimen Betung Datuk Robert Lawson Chuat, Adun Beting Maru Razaili Gapur, Adun Kabung Muhammad Cikadir, Adun Kelakak Muhammad Duri, Adun Korean Friday Belik dan Adun Lingga Dayan Razah Awang Sohor. Selanjutnya, penampilan sulung DJ terkenal Alan Walker di Sarawak bakal menggegarkan pentas Festival Muzik Borneo Live 2022 yang akan diadakan pada 9 hingga 10 September 2022 di Kampung Budaya Sarawak SCV. Festival muzik antarabangsa itu akan menyatukan pelbagai genre muzik yang berbeza di bawah satu platform. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, beliau percaya acara besar seperti ini akan mengukuhkan kedudukan Sarawak sebagai destinasi utama pelancongan di rantau ini. From the United States, DJ Soda from South Korea. Large-scale live music events such as this will strengthen Sarawak's position as a prime destination for music festival. It also goes to show that Sarawak is also an ideal destination for music tourism in Malaysia and the region, whether it's world music, whether it's jazz, whether it's country music, or whether it's other type of music, because there's going to be quite a few more music festivals that we are bringing in. The Kuching Waterfront Jazz Festival is coming up, and then there's also a country music festival at the end of the year in Miri. Beliau berkata demikian dalam sidang media Festival Muzik Borneo Live 2022 di Kuching pada Rabu. Tambahnya, beberapa lagi acara muzik yang besar akan dianjurkan pada tahun ini, termasuklah Jazz Music Festival dan Miri Country Music. Festival ini bakal menghimpunkan ramai artis terkenal dunia dari lebih 6 negara iaitu United Kingdom, Korea, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Singapura. Kepaparan di Sibu. Ahli Parlimen IGAN Ahmad Johnny Zawawi menyokong cadangan menubuhkan bomba sukarelawan dan pusat khidmat di IGAN. Jelas Ahmad Johnny, isu tersebut telah diusulkan dalam Parlimen kerana balai bomba yang sedia ada di Mukah mengambil masa lebih kurang 45 minit untuk sampai ke IGAN. Berkenaan dengan permohonan bomba sukarela daripada masyarakat Kampung IGAN, sebenarnya saya sudah bawa isu ini di dalam Parlimen. Dan saya rasa ini mempunyai justifikasi yang besar kerana bomba yang paling dekat daripada Kampung IGAN ialah Mukah. Masa perjalanan 40 minit. Artinya kalau berlaku kebakaran di IGAN, kalau bomba sudah sampai IGAN, maka tidak dapat diselamatkan lagi. Dan saya akan membawa perkara ini kepada menteri yang berkenaan. Dan timbalan menteri berkenaan dengan Kementerian Bomba ini yang akan datang di Naro pada 20 hari bulan, sebagaimana yang dimaklumkan kepada saya akan membawa isu ini kepada beliau supaya dapat diambil tindakan yang cepat, kerana ini adalah satu keperluan bagi masyarakat Kampung IGAN. Ditemui media dalam Majlis Berdun Likiu IGAN Kubu di Sibu pada Isnin, beliau berkata pembinaan pusat khidmat IGAN turut dicadangkan bagi kemudahan pengurusan masyarakat di kawasan itu. Tambahnya, beliau dan jentera parti telah membuat persiapan bagi menghadapi pilihan raya umum PRU yang akan datang. Dalam perkara itu, beliau turut meluluskan peruntukan kepada beberapa badan bukan kerajaan NGO di IGAN seperti tertera. Manakala di Samarahan, konsep bagi cadangan pembinaan Pusat Transformasi Bandar UTC di Kota Samarahan telah diluluskan. Menurut Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Robiah Wang, pelaksanaan UTC itu masih menunggu perincian daripada Kementerian Kewangan Malaysia MOF. Dia orang masih membuat kajian kesesuaian sebab masa ni mereka menghendaki bangunan kerajaan ataupun bangunan lokal dan sedangkan kita ni mencadangkan
shopping center, pusat membeli belah. Memandangkan pusat membeli belah tu center, Asrama Mall tu center, dan ruang di dalam tu masih banyak lagi dapat. Sebab saya mempunyai dua pandangan. Selain saya memberi servis kepada masyarakat setempat, kita dapat juga mengembangkan ekonomi masyarakat setempat melalui pembangunan area kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan pelepasan program konvoi Asajaya Kusayang Daerah Asajaya di Pekarangan Surau Darul Jannah, Tambirat Hile di Asajaya pada Rabu. Sementara itu, sebanyak 16 kenderaan dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan telah menyertai konvoi itu bersempena dengan sambutan Bulan Kemerdekaan. Bertemakan Merdeka Pertahankan, konvoi itu dianjurkan bersama dengan Jabatan Penerangan Bahagian Samarahan, Pejabat Daerah Asajaya dan Pusat Khidmat Parlimen Kota Samarahan. Menurut Datuk Rubiah, aktiviti itu merupakan salah satu usaha kerajaan bagi menyemarakkan nilai-nilai patriotisme dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan anak muda yang bakal menjadi pemimpin masa depan. Dalam perkembangan berkaitan, Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 KMKM 2022 Merdeka Komuniti Peringkat Sarawak memulakan jelajah di kilometer 0.0 Teluk Melano Sematan pada Rabu. Program dimulakan seawal jam 8.30 pagi mengelilingi kampung Teluk Melano dengan kehebahan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2022 serta diiringi dengan lagu patriotik. Sebanyak 20 buah kenderaan yang terdiri daripada rombongan konvoi KMKM 2022 Jabatan Penerangan Japan Malaysia Sarawak, Majlis Daerah Lundu, Agensi Penguatkuasa Daerah Lundu serta Komuniti Keluarga Malaysia sekitar Teluk Melano turut serta di lokasi pertama itu. Program diikuti dengan penyerahan jalur gemilang oleh Pengarah Penerangan Sarawak Jaafar Jantan kepada ketua masyarakat setempat sebelum diteruskan dengan acara memacak bendera di kilometer 0.0 serta pelepasan konvoi KMKM 2022. Di Sebuyau pula, penduduk kampung Sungai Merah Sebuyau kini dapat menikmati kemudahan internet jalur lebar tanpa wayar Wi-Fi kami. Kemudahan itu adalah inisiatif yang disokong oleh Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Jendela MCMC melalui Tanggungjawab Sosial Korporat CSR oleh Rich and Communication Sendirian Berhad. Pemasangan kemudahan internet tersebut telah dilaksanakan di Kampung Sungai Merah Sebuyau pada Rabu. Difahamkan perkhidmatan Wi-Fi kami yang disediakan adalah berkelajuan 10 Mbps hingga 2 Mbps muat naik dalam satu masa dan meliputi keluasan 30 meter ke 50 meter sahaja. Ketua Kaum Kampung Sungai Merah, Henry Aboy, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyediakan kemudahan internet berkenaan di kampung mereka. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam Ukas.